Perbuatan menyebarkan dan berkongsi berita palsu boleh memberi impak buruk bukan sahaja kepada individu dan reputasi sesebuah organisasi tetapi juga kepada kesejahteraan negara. Dan penyebaran berita palsu juga boleh menjatuhkan maruah diri, menyebabkan panik dan penyumbang kepada masalah kesihatan mental kerana bimbang berlebihan akibat percaya kepada berita palsu yang tidak diketahui sumbernya. Oleh itu, portal sebenarnya.my bertindak sebagai sebuah pusat senti bagi rakyat Malaysia untuk menyemak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Khamis 7 September 2023 bersama saya Azizan Alam. Kita ke segmen Sahih. Jasmine Food Corporation JFC menafikan dakwaan beras tempatan dibungkus semula kepada beras import dalam satu kenyataan rasmi, dan perkara itu susulan penularan video berdurasi 27 saat di media sosial baru-baru ini. Bagaimanapun, pihak JFC mengesahkan rakaman video kejadian itu berlaku di sebuah kilangnya di Alustar, Kedah pada 2 September lalu, namun ia merupakan proses pembungkusan semula beras putih import. Dan menurut kenyataan itu, ia adalah proses normal sekiranya kampit beras pecah atau berhabuk semasa berada di kedai atau pasaraya. Teknologi kecerdasan buatan AI tidak mustahil akan menjadi salah satu alat baru untuk dimanipulasi oleh skamer pada masa akan datang. Dan Timbalan Gabenor Bank Negara Malaysia, Datuk Marzuni Syam Omar berkata pihaknya percaya sindiket penipuan dalam talian tidak boleh dipandang rendah dan mereka akan melakukan apa sahaja cara atau modus operandi bagi menipu mangsa. Dan beliau berkata senario yang boleh berlaku dengan kepesatan teknologi AI pada masa kini membolehkan skamer meniru suara atau rupa seseorang bagi memperdaya mangsa untuk tujuan penipuan. Awas skamer menyalahgunakan nama dan logo Bank Negara Malaysia BNM untuk meminta anda menyertai skim pelaburan dan memuat turun aplikasi mudah alih palsu yang mencurigakan. Ambil maklum bahawa BNM tidak terlibat dalam mempromosikan apa-apa skim pelaburan serta tidak mempunyai aplikasi mudah alih. Dan sebagai langkah keselamatan, pastikan anda menyelidik dahulu setiap tawaran yang diterima serta mana-mana aplikasi yang dimuat turun adalah sah sebelum melakukan sebarang transaksi. Dan untuk sebarang keraguan dan semakan lanjut, anda boleh hubungi BNM Link di bnm.my/link. Baik, pastikan sahih berat seketika. Kita kembali lagi selepas ini dengan segmen Sudut Pandang. minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat.
Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Merdeka! 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 Rasanya, ramai dah tahu kan saya dekat mana sekarang ni? Inilah dia, Stadium Merdeka. Di sini juga tempat keramat yang mengumpulkan puluhan ribu orang untuk menyaksikan sejarah negara tercipta. Tahukah anda, Stadium Merdeka dianggap sebagai satu keajaiban kejuruteraan Persekutuan Tanah Melayu apabila ia mula dibina pada tahun 1956 dan hanya mengambil masa setahun untuk disiapkan. Stadium Merdeka ini siap dibina pada 21 Ogos 1957 dengan kos RM2.3 juta. Stadium Merdeka telah dibuka secara rasmi oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 30 Ogos 1957 dan menjadi tuan rumah kepada Detik Bersejarah Negara apabila Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan di sini mempunyai 22,000 kerusi untuk penonton yang datang dan 3,000 daripadanya berbumbung. Banyak acara antarabangsa telah dilaksanakan di sini suatu ketika dahulu. Kini, pelbagai usaha telah diambil untuk mengembalikan nostalgia dan kegemilangan Stadium Merdeka daripada ia terus terbiar. #Cermin Negara, kita jumpa lagi. Di Johor Bahru, tiada saluran sekolah bagi pelajar-pelajar OKU yang berpotensi untuk mengambil SPM di Johor Bahru. So, terdapat segelintir lah, ramai pelajar-pelajar deaf di Johor Bahru, ibu bapa terpaksa menghantar anak-anak yang berpotensi ini hanya satu sekolah di Penang sahaja yang membolehkan pelajar ini mengambil SPM. Saya pasti insya-Allah saya akan bawa. Maknanya dia namanya sekolah pendidikan khas menengah. Pendidikan khas menengah. Baik, arahan Wan Hilmi diterima. Baik, saban tahun sering kita baca di Dahda Akhbar individu yang menjadi mangsa penipuan sindiket kewangan atau skam dan sehingga mereka kerugian ribuan ringgit. Individu yang giat menjalankan skam ini akan menggunakan pelbagai cara untuk memastikan mereka dapat menggelapkan wang daripada mangsa. Dan untuk itu kami bawakan kepada anda segmen Sudut Pandang yang akan bercakap mengenai penipuan melalui telefon dan bagaimana untuk kita tangkis dengan lebih awal. Dan untuk itu bersama saya di dalam studio ketika ini adalah Datuk Zulkarnain Muhammad Yassin yang merupakan Ketua Pegawai Kawal Selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Baik, terima kasih Datuk bersama kami di RTM hari ini, dipastikan sahih untuk kita kupas sikit mengenai isu skam ini. Terima kasih Aziz dan pihak RTM kerana mengundang MCMC untuk membicarakan tentang isu skam ni yang kalau kita lihat memang betul lah hari-hari ada saja dipaparkan di berita, akhbar dan media tentang penipuan yang menjadi mangsa penipuan ini, terutamanya berkaitan dengan penipuan melalui panggilan telefon. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh tentang persoalan ataupun apa yang berlaku mengenai sindiket penipuan kewangan ini, Datuk mungkin boleh jelaskan bagaimana bentuk penipuan ini sebenarnya terjadi? Panggilan telefon, kemudian bagaimana seterusnya? Okey. Kalau kita lihat daripada penelitian kami, sebenarnya penipuan melalui talian telefon ini telah berevolusi lah. Berevolusi bermaknanya dia akan melihat
situasi semasa ataupun agensi-agensi yang terlibat terutama dalam penguatkuasaan. Kalau dahulu kita lihat banyak yang terlibat adalah polis, mahkamah. Ya. Jadi polis dan mahkamah adalah yang utama. Kemudian tu dia punya agensi penguatkuasaan itu telah bertambah. Polis, bank negara, PDRM polis, custom, lembaga hasil dalam negeri, KWSP, Pos Malaysia, Telekom, MCMC. Jadi dia punya senerai agensi itu telah bertambah. Tetapi satu yang kekal adalah ia memberikan mesej panggilan yang menggemparkan untuk penerima, menakutkan penerima dan juga menimbulkan rasa panik kepada pengguna. Jadi itu kita lihat satu aspek dari segi pertambahan agensi penguatkuasaan, penyamaran agensi penguatkuasaan. Yang kedua adalah evolusi berkaitan dengan perkara-perkara yang ketakutan yang diberikan kepada pengguna. Sebab kalau kita lihat skamer ni pun sangat licik dan mengikuti sebenarnya perkembangan semasa. Apa maksud saya di sini adalah jika banyak penguatkuasaan oleh agensi berkenaan, sebagai contoh pihak LHDN mengeluarkan kenyataan untuk mencari pengelak cukai ataupun penguatkuasaan ataupun berita-berita berkaitan dengan AMLA, penguatkuasaan atau tindakan-tindakan di bawah perundangan. Begitu juga apabila MCMC membuat tangkapan dan sekatan, itu juga mereka gunakan. Jadi skrip-skrip itu mereka ambil dan olah untuk menimbulkan untuk kegunaan mereka. Jadi itu yang apabila penerima yang mungkin dalam keadaan tiga keadaan, satu takut, yang kedua marah, ataupun yang ketiga panik. Mesti itu akan berlaku sebab mereka memainkan dengan emosi. Dan juga yang kedua, mereka akan tekan ataupun memberi tekanan supaya kita bertindak dengan segera. Jadi dekat situ ada yang mengatakan saya kena pukau. Ada yang mengatakan kena pukau. Tapi sebenarnya kita fikiran kita ataupun minda kita telah dikawal dengan arahan-arahan yang seterusnya, sebab kita dah tak boleh nak fikir. Apa yang kita fikir adalah sama ada nak selamatkan duit kita, ataupun yang kedua untuk mengelakkan daripada dikenakan tindakan. Jadi itu, dan mereka menawarkan penyelesaian tetapi perlu tindakan segera. Itu yang menyebabkan panik, takut dan tak boleh nak buat apa kecuali ikut saja arahan yang dikemukakan. Dan ada beberapa keadaan juga arahan tu bukan setakat untuk memindahkan wang. Dia juga akan pemanggil ataupun scammer ni akan mengorek lagi rahsia. Betul. Di mana lagi lubuk wang yang boleh mereka scam. Jadi kalau katakan kalau tak ada online banking, dia suruh buat online banking, KWSP, tabung haji, ASB, semua itu on the akan spot. On the spot. Perbuatan tu. Jadi dalam keadaan panik dia akan bagi sajalah. Betul. Jadi itu yang kita rasakan sesuatu yang pengguna harus sedar tentang taktik dan juga teknik yang digunakan. Bercakap mengenai apa yang Datuk kata tadi, dia menggunakan emosi kita, ketakutan. Saya tak nafikan, saya pernah ada dalam situasi begitu. Permulaan saya rasa takut dan saya rasa macam ini tidak mungkin. Tapi nasib baik masa tu kita masih waras untuk kawal situasi. Jadi saya semak dan saya rasa
tak betul ni. Jadi nasib baiklah masa tu saya terselamat. Jadi kalau kita nak cakap mengenai muslihat atau cara yang digunakan, macam Datuk kata tadi, sekarang ni mereka melibatkan ramai pihak, LHDN, PDRM dan sebagainya. Apakah antara sebenarnya modus operandi popular yang sering digunakan oleh mereka ni, ataupun kalau kita tengok ada evolusi sikit daripada cara mereka menjerat mangsa ni? Evolusi dia berevolusi dari segi sebagai contoh, dia melihat kepada siapa agensi itu. Sebagai contoh, MCMC mereka kata talian telefon anda akan disekat oleh pihak MCMC. Jadi apabila kita sekarang telefon kita adalah segalanya. Ya, betul. Perbankan dalam talian semua itu macam dah nyawa kita lah. Kan? Jadi bila nyawa kita terancam, jadi kita memang akan panik dan ikut saja. Sebab itu saya katakan mereka tahu apa kuasa yang ada pada setiap agensi. Sebab itu adalah penting bagi mereka yang menerima panggilan ini mengetahui tata cara, tata kerja agensi penguatkuasa, supaya tindakan apabila menerima panggilan yang sebegini, kita tahu bahawa agensi-agensi penguatkuasa tak akan buat panggilan sebegini. Panggilan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, pada hari Minggu dan sebagainya. Tidak. Jadi apabila kita sedar tentang perkara itu, terus matikan talian. Tapi kalau kita terus masih nak dengar, bagi yang kental tu ada dalam, kalau kita tengok dalam media sosial, ada yang membuat video, boleh saya kata awareness ataupun kesedaran tentang bagaimana mereka melayan scammer ni kan. Ada. Tetapi kalau bagi bukan semua orang mempunyai minda yang matang dan boleh memahami perkara-perkara tersebut. Kita melihat kepada mereka yang mungkin tidak mempunyai akses ataupun pengalaman berhubung dengan urusan kerajaan. Jadi ini terutamanya bukan mengatakan bahawa warga emas itu kurang pengetahuan, tetapi ada keadaannya mereka menjadi apa kita kata targeted group, sebab mereka sedia maklum orang-orang muda ni dia punya aset ni mungkin tidak sebanyak mereka yang telah mencapai umur 55, 60 dan 70 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kumpulan sasar ni mungkin tidak ada akses, anak dia tak berada, rakan-rakan tidak bersama dengan mereka untuk mereka rujuk dan bincang dan tanya. Jadi itu sebab tu kalau kita lihat, scammer ni akan kata jangan cerita kat orang lain. Itu satu syarat yang dikenakan kepada penerima. Syarat pertama. Jangan bagi tahu orang lain. Kalau tak, saya tak boleh tolong. Jadi itu, tetapi itu yang hakikatnya. Sebab tu apa yang menyedihkan kami dan juga kerisauan pihak agensi penguatkuasa dan kerajaan adalah mangsa yang akan kehilangan apa yang kita panggil simpanan seumur hidup mereka. Itu yang kita sangat sedihlah. Jadi nasihat saya adalah supaya apabila kita menerima panggilan-panggilan sebegini, kalau ada mak ayah pun nasihatkanlah, supaya kita sentiasa mengingatkan bahawa ada tak terima panggilan, supaya kadang-kadang orang dia suka nak bercerita, apabila dah dalam keadaan terdesak nanti baru mereka bercerita, baru tapi mereka bagi tahu situasi dah terlambat. Jadi berdasarkan apa yang Datuk jelaskan tadi, mereka sebenarnya tidak serkap jarang, tetapi mereka ada targeted group mereka sendiri untuk mereka cari mangsa lah, orang kata begitu. Okey, kalau kita lihat sebab tu kita dalam keadaan sekarang, situasinya banyak juga yang kita dengar kebocoran maklumat dan sebagainya. Jadi dalam kita melihat kepada kebocoran maklumat ini, kita dapati bahawa Big Data Analytics, AI-nya dan disumbangkan dengan pelbagai
paparan, pendedahan dalam media sosial, berkongsi pengalaman, berkongsi cara hidup. Jadi itu membolehkan maklumat-maklumat itu dikumpul dan digunakan untuk targeted group ataupun targeted individual. Dia mungkin dulu secara rawak sahaja, tetapi kali ini dengan adanya maklumat informasi yang lebih tepat dari segi kita dapat nombor telefon, umur kita dah tahu apa kecenderungan dia ataupun berapa aset yang anggaran orang ini, individu tersebut ada. Yang kedua, dapat tak kita hubungi orang ni melalui social media ataupun posting daripada anak dia ke siapa ke. Jadi ini adalah pelombongan maklumat yang digunakan untuk mencari mangsa. Jadi sebab itulah kita katakan setiap orang mempunyai harus melihat dari segi perspektif bila saya akan kena scam. Ya, betul. Bukan saya tak akan kena scam. Saya orang umpama menanti perkara itu berlaku. Saya orang kampung, siapa nak scam saya? Tak semestinya. Jadi dalam erti kata lain, mereka umpama ada latar belakang kita tanpa kita sedar atau tidak, mereka ada maklumat berkaitan kita. Jadi di sini kami juga sering bawakan bahawa data peribadi kita ni sebenarnya sangat berharga. Dan sebentar tadi baru saya bacakan juga berkaitan dengan penipuan yang dilakukan. Sekarang ni teknologi lebih maju, AI, di mana mereka ada suara kita pun boleh ditiru, wajah kita pun boleh ditiru untuk dapatkan maklumat. Misalnya suara yang digunakan menelefon ibu bapa kita untuk minta wang dan sebagainya. Dan teknologi ini mungkin MCMC ada strategi yang boleh dikongsikan ataupun apakah akan dilakukan untuk teknologi-teknologi seperti ini. Kita bila bercakap tentang keupayaan teknologi, kita harus bermula dari tapak bahawa banyak mana pun kemahiran ataupun kemajuan teknologi untuk menangani perkara-perkara ini, kita harus, satu perkara yang kita perlu peka adalah individu itu sendiri. Sebagai contoh, kita untuk panggilan, kita telah menyekat sebanyak 2.1 bilion panggilan daripada masuk ke dalam negara kita sehingga setakat 15 Ogos. 583 juta SMS yang kita sekat. Jadi banyak dari segi teknikalnya memang ada keupayaan kami. Tetapi kita sedia maklum AI, deepfake akan berlaku. Sekarang ni mungkin penyamaran itu hanya melibatkan profile picture saja. So dia bolehlah ambil profile picture kita ataupun ibu bapa kita dan seolah-olah panggilan tu daripada atau message itu daripada orang yang kita kenali, kenalan kita. Ataupun dalam keadaan sekarang ni buat masa ini walaupun bukan penyamaran, tetapi apa yang kita katakan bahawa account takeover, account sistem pemesejan seperti Telegram, WhatsApp kita telah diambil alih oleh pihak ketiga melalui remote access tools. Jadi secara kita pun tak sedar sebab remote tu peralatan kita ni dikawal dari jauh oleh pihak penggodam ini ataupun scammer ni. Jadi sebab itu apa yang lebih penting adalah penerima sama ada panggilan atau sebagainya harus melihat bahawa ini kebiasaan ataupun ini luar biasa. Itu adalah kalau bukan kebiasaan, katalah anak tu tak pernah buat panggilan kepada ibu bapa dah 3 bulan kan, tiba-tiba buat panggilan. So kena ada itu satu red flag sebagai contoh. Ataupun gaya bahasanya lain. Jadi tak ada sesuatu yang tak kena. Apabila ada sesuatu yang tak kena, sebaiknya, seeloknya adalah
putuskan talian semak. Kita bercakap mengenai laporan pula ya Datuk. Selepas berlakunya sedikit penipuan ni, kita laporan. Mungkin nak tahu juga lepas laporan tu, mungkin para penonton nak mengetahui apakah tindakan selepas itu, laporan dan seterusnya bagaimana? Okey, kalau untuk penjelasan isu-isu berkaitan dengan scam dari aspek siasatan dan pendakwaan, siasatan tu akan dibuat oleh pihak PDRM. So kita ambil kerajaan telah menubuhkan National Scam Response Center dan nombor talian 997 untuk melaporkan adalah untuk melaporkan scam lah. Yang kedua, tujuan 997 ini juga adalah untuk membolehkan supaya bagaimana kita dapat menyelamatkan duit yang telah transaksi keuangan yang telah dibuat itu dapat dapat disekat ataupun ditahan supaya dapat diselamatkanlah, tidak beralih kepada layer ketiga, keempat, kelima, dan itu susah untuk menjejaki. Jadi nampaknya masa ini begitu laju bila kita berbicara mengenai perkara seperti ini, Datuk. Dan mungkin Datuk boleh bagi nasihat tips secara ringkas tentang bagaimana kita nak elakkan perkara ini, scam ni, kejadian jenayah ni daripada terus berlaku. Tips yang pertama adalah apabila kita menerima sesuatu panggilan yang menyebabkan kita rasa takut, menyebabkan kita rasa panik dan menggesa kita mengambil tindakan segera yang melibatkan dua perkara. Satu, duit. Satu, maklumat peribadi. Yang itu, letak talian dan semak. Betul. Jadi senang kalau kita nak simpulkan, sebenarnya keywords dia. Tag number, nombor akaun, nombor kad pengenalan itu sudah cukup untuk kita letak atau matikan panggilan. Betul. Untuk elakkan daripada kita terus jadi mangsa yang seterusnya. Baik Datuk, nampaknya kita sudah sampai ke hujung rancangan. Pastikan saya mungkin ada rezeki untuk kita bertemu lagi. Kita InsyaAllah. Banyak perbualan atau perbincangan yang kita nak bawakan untuk anda, para penonton di luar sana. Baik, sekian saja daripada kami di Pastikan Sahih, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Dan terima kasih Datuk Zulkarnain di atas segala informasi yang diberikan, walaupun masa yang diberikan itu mungkin sedikit pendek dan tidak dapat kita pergi lebih jauh dalam perbincangan kita untuk hari ini. Baik, sekian saja daripada kami untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.